Kadang kita cukup letih. Kenapalah jadi macam ni? Betul. Kan? Kenapa ada banyak sangat nanah-nanah dalam industri kita? Betul. Tangan-tangan kotor. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini lagi sekali saya bernasib baik kerana dapat memujuk dan juga dapat mengajak salah seorang yang sangat-sangat penting dalam dunia filem dan juga TV program di Malaysia ni. Saudara Abang Misnin kita. Apa khabar abang? Alhamdulillah, sihat. So far so good. So far so good abang Good, alhamdulillah. Kepada yang tidak mengenali, Abang Misnin ni adalah terkenal dengan kerjayanya sebagai pengurus produksi ataupun PM ataupun production manager. Dan PM ni sangat penting dalam sebuah produksi, kumpulan produksi, kerana dialah yang menguruskan produksi daripada awal sampailah habis. Jadi hari ni kita sembang-sembang dengan PM Malaysia yang hebat ni, di antara otak-otak ni. InsyaAllah. Tak ada hebat sangat, insyaAllah boleh lah. Share. Ya, kita kongsi bang, kita sembang apa yang patut bang So, bang, nama penuh apa bang? Nama penuh saya dekat Sarawak tu nama Misnin bin Muhammad Ihsan lah. Abang asal mana? Kalau cara cakap ni faham lah, orang Melaka lah. Orang Melaka. Melaka memang lah. Kalau dia kuat sikit. Apa ni? Lepas tu pindah ke KL ke tak? Memang orang Melaka asal? Mak bapak? Tak ada. Saya beranak di Melaka, besar di Melaka sampai habis sekolah. Lepas sekolah tu saya merantau ke Kuala Lumpur. Masa tu degil kan. Tak nak belajar, tak nak sambung belajar untuk bising-bising. Duduk KL, nak rasa macam mana hidup seorang perantau tahun 80-an tu best lah kan. 80-an tu lagu-lagu Carefree, lagu-lagu Black Dog tengah sedap lah. So memang masa tu saya bekerja di KL, duduk di KL, sampai sekarang beristeri di KL, rumah dekat KL, sekarang di KL. Alhamdulillah. Okey bang, abang dah masuk KL mula-mula tu, abang dulu kerja apa bang sebenarnya sebelum jadi production manager, sebelum abang masuk filem ni, abang kerja apa dulu? Okey, banyak kerja saya buat. Kita nak hidup macam-macam, kita kena struggle lah di Kuala Lumpur kan. Pasal degil. Orang degil. Kemudian saya seorang yang adventurous lah. Saya seorang yang suka mencuba benda-benda pelik. So banyak kerja saya buat. Saya kerja buat-buat. Saya campur ada kampung India, Cina. Saya pernah kerja dengan company Cina. Saya boleh cakap Cina dulu tau dengan dia orang tu. Okay. Tapi tetap kita tetap Melayu lah. Dan Islam. Yalah, betul. Lepas tu sebelum saya masuk bidang penerbitan dalam industri inilah ya. Tahun 87 kalau tak ingat saya, kalau tak silap saya bekerja dengan satu event company. Okey. Dan kami masa zaman 80-an tu kita event masa tu memang cun lah kan. Kalau sekarang ni dulu 80-an lagu dia bebel kan. Saya pun semua nak buat show sana, buat kebanyakan dinner show lah. So event. Tapi bila dia ada awal tahun 90 tu dah ada sikit penurunan banyak sangat benda gangguan ni. Jadi dia slow down. Jadi bila slow down tu saya slow down buat event. Then satu hari tu saya berjumpa dengan satu hamba Allah. Dia ni yang orang yang bertanggungjawab, orang yang merosakkan saya jugalah sekarang ni. Siapa tu? Tapi dah arwah dah orangnya. Okey. Yang saya hormati, yang mulia arwah Raja Ismail. Friend, kali mengenal kan? Dia seorang pengarah hotel tahun 80-an dulu kan. Betul. Jadi bila dia tengok saya duduk lepak aja kan, Nen, ikut uncle. Dia bahasakan uncle kan. Ikut uncle, buat apa? Ikut dia. So saya ikut dia dalam masa 3 bulan. Alhamdulillah. Punca dia tu dia ni. Punca dia yang
macam-macam hal dia ajar kan. Pasal dia ni orang lama. Tapi masa kerja dengan dia orang lama ni, arwah ni memang kalau sekarang ni tak ada Lel sebenarnya. Peta-peta kerang Lel. Dulu peta-peta 80-an, awal 90-an tu maki amun dia sebakul-sebakul. Betul, itu yang kita belajar tu. Jadi dengan maki amun sebakul, 2 bakul, 3 bakul seluri kan. Jadi saya berdiri kat situ atas jasa beliau lah. Waktu tu dia buat program apa waktu tu? Dia ajak abang. Dia masa tu kalau tak silap saya dia buat satu program. Dia pun masa tu tak sihat. Okey. Jadi dia dalam 3-4 tahun sebelum dia pergi kan. Dia buat satu program Jenaka Bangsawan. Okey. Jenaka Bangsawan ni adalah cerita Jenaka Bangsawan, cerita bangsawan lah kan. Yalah. So pelakon ni not bad juga masa tu. Saya dapat bekerja dengan arwah Karim Latif, Amir Kuruga, arwah Arjaqpa, Tanting, Param. Ramai masa-masa tu kan. Itu stage ke? Itu stage ke atau shooting kat luar? Shooting kat luar tapi buat set lah. Jadi saya punya tugas ni all rounder. Dia panggil macam-macam kerja dia kasih saya. Jadi saya pun belajar satu ni. Mula-mula kau bawa driver dulu. Okey, bawa driver. Kau buat air dulu, buat air. Lepas tu kau buat poti dulu. Sampai satu tahap tu dia kata okay, satu scene ni aku nak kau direct. Belum apa nak direct. Tapi jiwa saya tak ke situ Lil. Yelah. Jiwa saya tak ke situ pasal saya sebelum saya masuk bidang ni saya bekerja dengan event company. Saya manage satu company. Jadi banyak ilmu saya on pengurusan lah. Betul. Pengurusan orang, pengurusan masa ya. Jadi banyak ilmu tu saya guna untuk buat production manager. Dan orang pertama yang panggil saya buat production manager juga dah meninggal. Siapa? Arwah Zul Saligani. Oh, okey, Zul Saligani, alright. Zul Saligani lah. Dan selepas tu bermacam-macam orang panggil saya lah, termasuk director-director hebat zaman sekarang, zaman dulu lah. Sekarang ni dah baru kan. Yalah. So itulah cerita dia lebih kurang sedikit sebanyak kali. Maknanya abang dah masuk production punya kerja tu pernah masuk lah. Buat jugalah. Buat. Semua kita buat. Masa awal saya sebenarnya first tu macam seolah-olah arwah Abang Raja ni dia suruh pilih kau nak apa lah. Kau nak buat tu, nak buat ni, tapi jiwa saya motor pengurusan lah. Betul. Saya banyak juga ada company-company yang tahun awal tahun 2000 panggil Miss Nen, datang office, aku nak kau direct. Oh no, saya tak minat. Pasal tahu director pecah kepala. Kali direct tahu kan pecah kepala macam mana kan. Biar saya buat pengurusan, biar saya manage, saya ngadap orang semua. Semua orang saya ngadap, maknanya orang dalam, orang luar, orang atas atau bawah, biar saya ngadap, tak apa, saya sanggup. Nak direct, saya tak sanggup. Yang first project abang buat PM tu apa projek dia? Projek drama ke apa? Drama, saya buat drama. First project iaitu first time saya buat drama. Pengurusan dia sama, cuma bidang dia berbeza. Pasal saya buat dulu banyak pengurusan saya tentang untuk jadual semua saya faham. Betul. Tetapi untuk drama ni, bila dia record dia ada continuity. Continuity tu kita bengap sikit lah. Apa ni continuity ni kita tak tahu kan. Yelah. Tetapi bila buat PM ni pula, okay, dia ada jadual, every scene kena buat. First time saya buat PM tu, alamak, extra contact. Masa tu belum ada contact, kita masa baru-baru lagi kan. Jadi siapa yang kita kenal kita panggil lah. Termasuklah diri sendiri kena berlakon. First time buat PM, first time kena berlakon. Pernah buat tu. Pasal arwah Zul kata dah tak ada orang kan, kau pergi berlakon lah Miss Nen. Okey, tak apalah, aku berlakon itu je. Itulah sejarah saya berlakon pening. Bahasa ikut lah. Apa ni bagi abang, apa tanggungjawab sebagai pengurus produksi ni? Apa abang rasa penting bang kan? Sangat penting bang. Macam ni dah. Kalau dia ada macam-macam definisi, macam-macam pandangan orang lah. Production manager ni. Dulu kita production manager, kita bertanggungjawab banyak benda lah. Dari segi yang penting dari segi bajet dia tu. Bajet dia betul, kita punya jadual basically kita akan discuss dengan action writer. Betul. Macam kita tak production manager ni cuma you buat jadual, aku letakkan date. That's my style.
Kalau tak ada lah aku edit. Pasal kita ada lokasi-lokasi yang kita dah lock kan. Tapi kalau kita nak samakan production manager dekat kita Malaysia dengan luar itu beza dia banyak lah Lil ya. Banyak. Dekat production manager, macam saya punya tugas, daripada saya dapat skrip, saya baca skrip, saya faham skrip, saya tengok scenery dia, ekonomi dia, watak-watak ekonomi dia apa semua, baru kita boleh ada cadangan untuk dapat siapa pelakon tu kan. Dan baru kita tahu rumah tu macam mana rupa. Okey, seorang guru rumah dia macam mana, seorang lawyer macam mana, macam tu gayanya kan. Lepas tu daripada situ lokasi dia kita nak kena lock, budget kita kena buat, budak-budak kita kena panggil, technical kita kena panggil, makan minum kita kena jaga. Kalau pergi luar, logistik macam lodging, tempat tinggal, transportation, permit, polis, yang gangster pun kita kena jaga je dia. Tapi betul. Itu banyak. Inilah sebenarnya kerja seorang production manager. Dia menguruskan semuanya sekali kan. Itu yang penting. Okey bang, abang melihat keadaan dulu dengan sekarang. Abang dah melihat perubahan kan. Maksudnya dulu abang buat production manager, company dia dari segi bajet apa semua macam mana. Sekarang ni macam mana? Abang punya pendapat. Ni pendapat peribadi. Peribadi. Okay. Yes. Peribadi lah. Saya tak boleh nak cakap lebih. Okay. Jadi aku cakap lebih sekarang. Tapi dulu zaman ketika saya buat production manager tahun awal 90s lah. 90s ni besar, mungkin masa ketika itu bayaran kita pun saya akui bayaran ketika itu macam saya buat PM tak sebesar lah, tak sebesar sekarang. Walaupun payment untuk produk tu sama, tapi dia orang bayar takat ala-ala. Okey lah, bagi saya suka alhamdulillah. Saya ni sebenarnya seorang yang redha dengan apa yang saya dapat. Saya kerja, kau bayar aku 3,000 ke 2,500 ke, even sekarang pun dia bayar 4,000, 4,500, sama dia kerja. Tak ada beza. Cuma dulu kita tidak terikat dengan stesen, kalau drama stesen yang tunjuk. Dia main tunjuk, aku nak artis tu, artisnya. Sekarang ni dia main tunjuk. Bila main tunjuk, jadi kita tak boleh kawal. Dulu kita boleh kawal sekali Dulu kalau kita buat drama, saya pernah buat drama 50,000 saja, 45,000. Telemovie. Dulu 1 jam setengah juga kan. So sampai sekarang ni 100,000. Betul. Hampir kan. Dulu kalau saya buat bajet, maknanya kalau kita buat pembagian, dulu kata kita bajetkan dalam 20,000 tu tahun 10 tahun lepas kita cerita pasal 10 tahun lepas je jangan jauh sangat. 20,000 tu kita estimatekan untuk artis dengan talent, betul lah? Betul. Sekarang tak dapat tak dapat bang. Betul. Memang tak dapat. Jadi sekarang ni kita nak tunjuk siapa salah, kita payahlah pasal kalau kita kata session salah tu, banyak orang kata session salah, kau tak kasih peluang, tak kasih tapi tak kasih macam kau macam kau director, kau ada artis yang kau nak tapi kau tak dapat, dia kasih kau tunjuk aku nak artis ni. Kemudian tim kita kena tunggu pula. Masalah betul, kena tunggu artis habis pun nak shoot. Habis anak bini kita nak makan. Ini berlaku sekarang. Jadi macam producer pula, kita tak salahkan producer pun dia tidak ada pilihan real. Kalau dia tolak bajet macam tu, lepas tu kalau dia tolak tak ada job lah. Kalau dia tolak, maknanya orang macam kita yang freelance ada job. Yalah, betul. Tak kena ada job. Tak ada job kan. Jadi dia fair and square. Cuma terpulang lah, macam kualiti seorang production manager dia bukan sama, lah. Betul. Dia sama, ada yang begini cara dia, ada begitu cara dia. Ada yang dia angkat sebagai production manager, layak sebagai location manager saja. Faham tak ya? Yalah. Dia cuma datang location, dia hati pun dia tak dari, apa tak dari, dia tahu ada location. Itu pun location dia pakai tentang kamu. Sekarang budak-budak tu sekarang macam ni, minta maaf cakap lah, bukan semua lah. Betul, pendapat. Kalau saya perhatikan bila nak syuting dia sekarang ni, budak-budak production manager ni WhatsApp dalam grup. Ada tak rumah banglo ni, ada tak rumah banglo sana? Kamu nak, kau tak baca skrip ke? Banglo tu sesuai tak dengan kita ni? Itu yang berlaku. Betul tak? Sembang banyak tak ada. Kita macam, saya orang lama, saya akan baca skrip tu, faham. Lepas tu akan bekerja. Kalau kita buat filem, kita akan bekerja dengan art director. Art director, art director come,
Follow aku, kita tengok dulu. Sebelum kita buat technical review, kita tengok dulu rumah ni, baru kita buat director, baru kita buat technical review. Okey? Rumah ni sesuai tak sesuai dengan apa yang digambarkan dalam skrip. Tapi kadang-kadang skrip pun marut juga. Betul. Kadang-kadang mengarut juga. Kita nak banyak nak salah payah pasal sekarang ni ramai orang dah buat skrip, kadang-kadang dia buat skrip suka hati bapak dia je. Betul. Dia tak dengan peruntukan kita yang ada sekarang ni, dengan peruntukan yang ada, dia buat skrip, dia suka-suka buat skrip, dia kata, sampai kita tegur, kenapa kau buat skrip ni? Kau tahu tak? Peruntukan kita semua ada untuk satu episod 1 jam ni kita ada dalam 32,000. Ini kalau aku kira dah 35,000, mana nak cakap 3,000 lagi ni? Betul. Gaji siapa nak potong? Takkan aku nak potong gaji budak aku? Budak-budak dah lah gaji rendah kan? Ini pun satu benda yang main peranan yang zaman sekarang lah, banyak sekarang ni banyak. Kalau dulu ni kita nak berlakon pun, nak cari ruang lakonan pun satu benda yang payah. Betul, susah dulu. Mentelan kau nak jadi production manager yang mau percaya nak pegang duit segala-galanya nak pegang, nak bertanggungjawab. Bukan senang dia. Betul. Tapi sekarang orang petik-petik je. Kau buat apa? Aku buat buat PM. Kau buat apa? Make up buat PM. Ini sekarang berlaku di dalam pasal bajet. Betul. Kalau nak panggil Nisnin, mungkin untuk buat bajet untuk buat satu telemovie nak bayar 4,000 Khalil pun tak nak panggil lah. Dia faham tak Lel kan? Faham. Dia sebenarnya benda yang paling penting sebagai penerbit, dia kena faham tau, production manager ni wakil dia ataupun dia yang bertanggungjawab pegang dia punya duit, buat bajet apa semua. Maksudnya dia kena cari orang yang betul, orang yang tahu kerja. Itu benda tu bagi saya cukup penting. Apa masalah bang? Maksudnya yang timbul daripada production manager yang baru-baru yang ni, apa masalah bang? Saya dengar banyak juga daripada production manager ni kan. Lately ni kita melihat, kita mendengar banyak kes-kes production manager yang tak amanah ya. Kalau ada tengok Facebook, nak kena ada yang kes menyaman, nak saman perusahaan ni dekat ni, aku tak faham kenapa dia macam tu. Jadi sekarang ni kita melihat sekarang macam zaman 80-an dulu saya buat event, saya tengok budak nak tengok band macam lambakan band sampai budak-budak yang jual tiket bus mini pun buat rock band dulu kan. Sama sekarang juga. Orang berpendapat, orang yang di luar ni berpendapat, buat PM ni kerja dia mudah, sempoi, duit banyak, pegang duit, dia nak buat. Tetapi ilmu tak cukup, bila ilmu tak cukup, kau tak boleh nak roll duit tu, kepala pening, sakit kepala, dan kau jadi benih lah. Ada yang tidak amanah, benda ni agak sensitif lah sebenarnya. Tapi realiti bang, realiti. Kadang-kadang dia sekarang budak-budak sebenarnya saya kenal lately ni macam ada satu production tu dia ambil in-house punya budak-budak, dia masa dia ada projek banyak kan. So budak dia tak train pun, budak admin tu dia panggil buat production manager, cakap gelak nak guling-guling kau cakap lepas tu macam mana kau punya ilmu kau nak buat production manager sedangkan kau baca tak skrip, baca tak habis macam mana kau nak buat production manager? Kau kena faham macam ni. Inilah masalah dia tentang kromo saja. Dia pakai ini budak-budak sekarang yang pakai langgau kan. Dia langgau tombang tapi kerana mereka sanggup menerima bayaran yang rendah dan producer ambil dia orang tu dan producer tak fikir panjang. Tapi bukan semua yang tak bagus Lil. Ada banyak juga yang bagus-bagus production manager sekarang yang ada ilmu, yang ada background yang bagus. Tapi tak banyak lah. Kalau dalam 10 tu mungkin ada 2 orang, 3 orang yang bagus lah. Tapi saya melihat production manager pun dia kena tahu proses production tu sendiri. Kemudian kontak dia kena bagus bang. Betul kan? Betul. Dia pertama sekali dia kena faham proses penerbitan satu projek lah. Maknanya apa dia punya stage, satu A sampai ke Z kan, sampai ke post. Dia boleh masuk sampai post. Tapi biasanya production manager macam kalau macam saya buat filem, saya jarang pergi sampai ke post. Saya more to on field saja. Habis on field saya serahkan benda-benda yang keperluan dia nak untuk post. This is benda yang perlu untuk post. Then that's it. Tapi kalau drama kadang-kadang masuk sampai ke post.
Betul. Sampai ke port tu pening juga kan. Yalah. Pasal production manager dia tiada hak dia untuk mencampuri urusan kreativiti. Betul. Maknanya yang tu saya setuju. Macam director aku cakap, Lil, kena buat cakap boleh. Melainkan aku production manager ni bos, you shoot sampai sini saja, you tak boleh masuk ke dalam. Kalau you masuk ke dalam, I punya cost akan naik. Itu saya ada hak. Kita production manager. Tapi adakah production manager berani cakap dengan director macam tu? Reality dia kan. Okey bang, saya nak tanya abang, pengalaman abang lah. Filem-filem yang abang dah buat lah, abang dah ikut. Saya rasa lama bang, banyak filem-filem besar yang abang dah ikut Banyak lah, alhamdulillah lah, syukur juga. Tapi tak adalah besar mana. You nak tanya apa, Lil? Tanya apa, pengalaman apa? Maksud saya, filem yang abang dah involve, filem-filem macam Suami Baba punya filem, Uwe punya filem, ada involve tak maksudnya? Okey, saya sebenarnya dia dalam Malaysia ni ada banyak dia punya mazhab lah. Okey. Mazhab. Dia ada mazhab yang ni, mazhab yang tu, mazhab. Saya tak sampai mazhab yang situ. Dia mazhab Suami Baba kat sini, mazhab Uwe kat sini. Saya banyak ke sini, yang tengah-tengah ni. Saya tak kiri kanan kan. So saya director yang saya ikut yang sudah saya serve, kebanyakan banyak saya buat serve Aziz M. Osman. Okey. Saya Aziz, saya serve untuk filem lah lepas tu saya serve Sabri Yunus, 2 filem saya serve dia. Okey. Lepas tu Afrin Sabki pun 2 filem saya serve. Okey. Muhammad Khalid 1 filem saya serve dia. Tu filem besar-besar tu. Untuk Finas saya ada serve 1 filem Palo. Itulah. Itu saya rasa abang ada involve Palo kan? Palo berpeluh lah. Berpeluh. Kita bila kita Palo, saya hormat sangat. Saya rasa best sangat saya masuk dalam Palo ni. Pasal Palo satu production kerajaan Finas yang dia orang ni dia ikut style macam ala-ala Hollywood sikit lah. Betul. Dia cara dia buat, dia pembagian kerja semua macam Hollywood. Dia tak ada macam filem yang saya buat ni, semua kau lah. Malaysia punya style lah. Maksud saya, tapi Palo best. Bagi saya susah nak dapat Palo punya style lah, pasal saya rasa memang rasa besar hati lah dapat join Palo, walaupun ada masalah-masalah lain tu kami tak campur lah dia masalah saya serve dengan ada masalah itu, apa dia nak saya kasih, apa yang keperluan dia nak tu kami beri, kami sebaik mungkin. Dan itulah si Palo tu. Betul. Lepas tu saya ikut satu lagi production besar juga, Lieutenant Adnan saya buat. Lieutenant Adnan bawa Aziz. Saya buat Aziz, saya Lieutenant Adnan ni saya mau to civilian. Civilian. Saya tak masuk macam Ami ni. Kami akan pergi dengan Ami, kalau ke Ami kita pergi, tapi kalau civilian nak rumah kampung ke benda, saya pergi seorang. Tapi kalau pergi ke camp tu kena bawa pegawai Ami. Ami ni ada pegawai dia berapa orang meja. 3-4 orang meja yang duduk dengan saya untuk pergi ke camp-camp mana untuk kita kena pasti lokasi. Lepas tu baru datang yang lain lah. Itu pun best jugalah. Walaupun itu benda yang besar lah, Lil. Itu benda besar, Lil. Sedap, Lil. Lieutenant Adnan berapa hari bang syuting? Jadual. Yang cerita berapa hari. Dia ada case juga kan. Lepas 2 minggu syuting tu kan ada case. Ya. Case di mana total syuting lah. Total syuting lah. Saya ingat dalam 2 bulan lah. Campur semua sekali Semua sekali, tempat reshoot sekali kan. Reshoot sekali. Dalam masa 2 bulan. Tapi bagi saya 2 bulan pun kita macam Scar. Betul lah. Macam Scar. Best juga. Tapi semua tu pengalaman bang kan. Pengalaman, tak ada susah nak beli benda-benda ni. Betul. Dan saya pun bidang ni pun sebenarnya saya pun tak fikir macam mana boleh masuk bidang ni. Ini orang yang bertanggungjawab ni sebenarnya Raja Ismail ni. Dibawa kan inilah dia dialog tu tadi kan. Jadi tapi terima kasih banyak juga. Kalau tidak saya tak kenal lah. Masa dulu kita mungkin masa sekolah tengok artis kan. Nyanyi tengok artis. Bestnya.
Datang minta sayang tangan pun ada kan. Bila kita jumpa dia, alamak, kau kerja dengan aku sekarang ke? Okey, abang pernah kerja dengan international punya company tak bang? International tak pernah. Tak pernah. Ada juga yang memanggil tu, tapi rasa macam tak kena pasal dia macam ni adalah bila orang panggil, hak kita dia ambil lebih daripada apa yang sepatutnya, dia tak payah lah. Oh, okey. Itu jadi aku nak elak, saya ngelak benda-benda ni, international ni. Biar orang lain buat lah. Banyak lagi kawan kita kat luar tu yang betul. Yang ada upaya untuk buat kan. Saya rasa saya tak buat lah. Okay. Layan sini pun okey. Yalah. Kalau bagi abang maksudnya kalau filem kita cerita filem Boleh? Filem yang macam mana yang abang suka untuk uruskan? Maksudnya cerita-cerita ataupun genre ataupun ke abang tak kisah je. Bagilah filem apa pun aku okey je. Maksud saya yang lebihnya di mana? Abang suka yang macam mana? Okey, begini ada. Honestly, saya jujurnya saya bekerja ni kerana nak membesarkan keluarga, anak-anak itu semua begitu kan. Betul. Tapi dalam kita bekerja ni, saya bukan berkarya ya. Berkarya tu director macam kalian. Dalam saya bekerja tu, saya perlu ada kepuasan ya. Betul. Jadi saya sebenarnya saya genre yang saya dapat macam-macam tau. Macam-macam genre perang ada, zaman-zaman purba kala ada, komedi ada. Zaman komedi ada. Saya buat senario kan komedi lah. Ya. Yang gangsterism pun ada. Bagi saya minat, saya lebih suka tengok filem yang dia ada art sikit lah. Ada art sikit. Yang baru-baru ni saya buat filem Duan Nogor Bohor. Okey. Duan Nogor Bohor, arahan karya, arahan skrip semua by Sabri. Skrip ni bagus. Cerita pasal Kelantan lah, tapi cerita ni best, saya suka. Pasal dia nak apa, Sabri nak apa semua saya cuba kasih yang terbaik untuk dia. Dia nak gudang, dia nak tempat-tempat yang menarik, semua kami macam mana pun kami berusaha dengan siapa pun. Jadi benda tu ada, kau shoot Sabri, jadi kau puas hati. Betul. Tapi cerita dia tu memang saya rasa saya puas lah buat Duan Nogor Bohor tu. Bukan kata yang lain tak puas. Dah habis syuting lah? Siap lah? Habis. Okay. Dan proses editing, kita syuting, alhamdulillah, masa kita syuting tu PKPB ya. Betul. Dia orang dah delay dah beberapa bulan. Jadi dia patut last year bulan 3 dia shoot, tetapi ada masalah. Jadi production manager dia tak tahu ke mana, dia ambil, dia gantikan, saya ganti. Bulan 3 lepas saya shoot lah. Selesai. Tahun ni ya. Alhamdulillah selesai. Jadi cerita tu memang dekat lah. Sebelum tu saya buat cerita Mahathir Rejeni. Mahathir Rejeni is true story. Pun best juga. Saya semua okey je pasal lokasi yang diminta real lokasi. Ini satu benda susah juga le. Susah. Nak berurusan tu. Kena ambil. Sekarang kau nak rumah Tun Mahathir, macam mana cara nak dapat dia? Betul nak berurusan tu berarti kan. Nak urusan kau nak rumah tu, nak istana negara kan. Boleh buat, tapi alhamdulillah bila kita dapat benda-benda tu, walaupun satu rumah tu terpaksa kita mock up, tapi kita dapat rumah yang seakan-akan pun rasanya okey. Kan? Dua benda filem yang saya buat yang baru-baru ni, saya rasa filem yang akan meninggalkan kesan pada masyarakat sikit hari lagi lah, insyaAllah. Cerita Tun tu bukan arwah YK dulu yang involve tu? Bukan? Okey, arwah YK bertindak sebagai dipanggil pengarah kreatif. Dia bukan director. Director Prof. Atta Azahan. Okay. Dia semua pengarah kreatif yang menjaga kreativiti, art semua dia jagalah. Okay. Jadi dia orang ni ada empat orang satu producer lah, ada 4 orang. 4 orang. Jadi dia orang boleh bagikan lah. Dengan pengurusan siapa semua kan. Tapi alhamdulillah cerita tu ikut jadual habis. Alhamdulillah lah, walaupun banyak benda-benda yang yalah, bila melibatkan contohnya kau nak re-element lakon semula, scene Tun Mahathir pakai bendera UMNO apa benda, semua orang gaduh. Datang, orang kampung datang. So how you settle? Yalah. Orang kampung datang cakap, okey, kalau awak
Kalau itu bijaknya PM tu, dia boleh settle benda-benda macam tu tu. insyaAllah cakap alhamdulillah. Menteri pakai bendera politik yang ni datang cakap, kalau awak pakai bendera ni saya akan palang tau. Buat palang tau. Jadi alhamdulillah semua settle. Memang cara macam mana cara kita tidak mengampakan gambar itu sendiri, maknanya pengarah tak hampa, macam mana cara kita jadi itu tak boleh cakap dengan orang lah cara dia macam mana kan. Tapi gambar ada. Gambar ada, orang datang buat barang tak ada kan. Walaupun dia datang tapi tak nampak dia datang. Kuat tu, masa kuat tu ya. Okey bang, abang kerja lain ada buat tak selain daripada buat kerja-kerja filem ni? Buat kerja-kerja PM, filem drama semua. Kerja-kerja lain ada buat? Ada berniaga ke apa ke? Sikit-sikit ada ke? Tak ada Lil. Tak ada, memang tak ada. Kita memang dari saya involved daripada tahun early 90s lah sampai sekarang. Inilah kerja saya. Inilah kerja saya yang membesarkan keluarga, membesarkan 4 orang anak, yang menikahkan anak-anak, yang menyediakan rumah yang tak berapa untuk anak-anak. Itu je lah. Saya full time, orang rumah tak kerja. Saya full time swing sorang-sorang. Alhamdulillah. Kan, cuman hati Yalah. Apa pun kerja hati kita kena ikhlas walaupun banyak orang tak suka. Pasal kita mulut kita bising. Orang tak suka tak apalah. Tapi I'm doing my job. I'm very professional. Bukan emotional. Ya, itu betul. Itu betul lah. Okey bang. Kalau nasihat abang lah untuk kepada orang-orang produksi yang nak jadi PM ni apa semua, so apa nasihat daripada senior PM ni lah maksudnya? Okey, kepada teman-teman, rakan-rakan, adik-adik yang mana pada pelajar industri, ada budak pelajar industri pun datang ke saya juga nak minta ilmu kan. Saya cuma memberi sedikit tip je lah. Bila kita nak menjadi seorang production manager, bukan berjaya production manager yang berjangka panjang macam saya ni kan. Betul. Saya ni dari tahun 90-an sampai sekarang ni ada bila nak mati untuk ni kan. Jadi yang penting hati kita. Setiap kerja yang kita buat tu itulah kerjaya kita. Kalau kerjaya kita kita bukan mengejar glamour ya, betul. Okey, saya ni buat kerja ni kerjaya, glamour datang kemudian. Betul. Sekarang kebanyakan budak-budak nak ambil glamour kan, keluar dekat Instagram apa benda aku dengan ni. No. Itu semua benda yang tak ada faedah sebenarnya. Yang penting yang berfaedah adalah pendapatan kita tu. Pendapatan kita tu adakah halal ataupun berkat untuk kasih makan untuk anak isteri. Itu yang penting. Betul. Jadi saya nak tahu tu. Okey, tahu. Dengar nak masuk. Okey. Jadi kepada budak baru, okey, kalau serius dalam membuat apa saja pekerjaan, pastikan ada ilmu yang cukup dekat ada. Ilmu pengurusan. Kena ada ilmu pengurusan. Ilmu pengurusan ni amat penting. Pasal production manager ini umpama kepala kereta-api. Betul. Kepala kereta-api yang menarik belakang-belakang ni kan, kereta-api kan depan kepala kan. Dia tarik beberapa gerabak ni, itulah kru IT segala-galanya. Kalau kepala kereta-api tu tombang ke depan tu, maknanya semua tombang. Habis. Jadi pastikan benda ni nampak macam metafor, tapi harap faham. Kena jujur pada diri sendirilah. Itu saja. Betul. Amanah kena tinggi banget. Kena tinggi. Amanah kena tinggi. Betul. Ini isu-isu yang muncul sekarang Lil. Banyak cakap tak tahulah. Kita pun macam off record lah ya. Kita pun duduk dekat Protima kan. Banyak aduan-aduan daripada betul. Kadang kita cukup kenapa lah jadi macam ni. Betul. Kan? Kenapa ada banyak sangat nanah-nanah dalam industri kita. Tangan-tangan kotor nak masuk apa kan. Bukan saya bagus. Saya lagi 92 sampai sekarang kan, masih ada lagi rezeki. Saya 92 tu umur saya ingat dalam 30-an sampai sekarang umur 58 lah. Muda lagi bang. Tak adalah muda sangat. Muda lagi. Dia ada allowance 2 tahun je. Kalau 2 tahun terlepas insya-Allah lah kan. Tapi saya lagi hidup lagi kelaban dia boleh kan. Okey. Lagi tu orang panggil kita nak pergi insya-Allah kan ya. Okey.
MCO bagi kesan yang besar tak pada seorang PM macam abang? Bukan pada penguasa manager je, pada semua orang lah. MCO ni sebenarnya memberi kesan yang amat dalam pada kami orang industri lah ya, di mana kami ni bekerja, ada kerja, ada gaji. Jadi bila MCO kerajaan buat MCO ni tak boleh kerja lah, maknanya tak ada kerja, tak ada gaji lah. Jadi kesannya amat dalam lah. Tapi kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena patuh pada law yang yang diberi oleh kerajaan. Kita patuh je lah, insyaAllah. Sabar banyak adik-adik kat luar tu yang mana terkesan, memang terkesan lah. Sabar banyak-banyak, insyaAllah. Kita macam you all mungkin dah 10-15 tahun kerja dalam keadaan tenang, tapi alih-alih 2 tahun ni COVID datang, gangguan sikit pendapatan, apalah sangat kan, ambillah nikmat tu. Nikmat tu sedap kan, insyaAllah. Okey bang, last kali apa abang punya saranan atau nasihat untuk industri filem Malaysia bang, untuk kalau kita boleh tinggikan lagi ke apa ke, abang punya saranan lah, maksudnya ada kata-kata terakhir daripada saudara Mish ni. Okey, sebenarnya saya tak ada kuasa ataupun tak ada power untuk memberi pandangan pasal siapalah saya ni, kecil sangat saya nak memberi pandangan pada industri yang besar dalam negara kita ni. Tapi benda ni saya dah bincang lama dengan kawan, sebenarnya lagi tahun awal 2000 kan. Kita sebenarnya dalam industri kita ni, kita kena ada anjakan paradigma kan. Dulu orang cakap anjakan paradigma, itu awal-awal kita dah bincang beberapa kawan-kawan kan. Jadi bagi saya, kalau kita tidak ada anjakan itu, maka kita akan duduk kat sini je lah. Ya, macam sekarang ni kita pun pelik lah. Siapa kita nak persalahkan bila industri kita ni kat takut ni saja? Siapa kita nak salahkan sekarang? Bermain macam kita pemain, kau serahkan benda yang apa pun kita boleh main kan. Jadi siapa kita nak salah? Kita nak salahkan Finas tak juga. Finas satu badan yang menjaga kita, so far so good dia jaga kita kan. Cuma mungkin entahlah nak cakap, kita tak boleh nak komen tinggi-tinggi pasal takut nanti kan salah pula pendapat kita. Tapi bagi saya, kita kena banyak berubah fikiran kita. Kalau sekarang ni, baru-baru ni saya bincang kawan-kawan, kalau sekarang ni orang Malaysia, industri Malaysia duk sembang pasal shot lah, pasal equipment lah kan, pasal tu, tapi dia tak langsung nak bincang pasal naskah tu. Naskah tu penting lah. Betul. Naskah dia seduk cerita okay, aku kalau shot aku nak gini. Apa nak cerita pasal shot? Betul. Satu shot pun kalau cerita tu bagus pun, kalau letak satu frame gitu pun cantik, bagus lah. Betul. Kan? Dan naskah tu kena penting. Jadi kita punya penulis skrip kena hasilkan satu naskah yang betul-betul bagus. Bukan tak ada yang bagus, ada, tapi kadang-kadang terikat juga dengan benda-benda yang bajet kan, benda kita tahu kan. Ni bajet pun main peranan juga kan. Tapi kalau tidak dipecah karuyung, mana akan dapat lagunya, itu sajalah. Alright. Terima kasih banyak. Boleh. Terima kasih banyak Abang Misnin. Terima kasih kerana meluangkan masa. Zaman-zaman PKP ni kita memanfaatkan masa yang ada. Apa-apa pun, terima kasih banyak bang. Sama-sama dia. Terima kasih sembang borak-borak dengan abang ya. Alright. Terima kasih banyak.